Hello. Salam sejahtera kepada semua. Saya Tio Max. Saya suka makan burger. Untuk memastikan anda semua memahami langkah-langkah menggunakan prinsip pertama, cikgu di sini ingin membincangkan soalan buku teks iaitu latihan Kediri 2.2. Marilah kita bincang. Cari dy dx dengan menggunakan prinsip pertama bagi setiap fungsi yang berikut. Di sini terdapat 8 soalan, jadi saya akan pilih beberapa soalan untuk bincangkan. Contohnya saya akan pilih B, saya akan pilih E, kemudian pilih F, dan pilih H. So, saya pilih 4 ini untuk bincangkan. Jadi, kita mulakan dengan B. So, untuk B, kita ada Y sama dengan 5X. Langkah pertama adalah biar. Kita perlu biar PXY dan Q X tambah delta X, Y tambah delta Y sebagai dua titik yang berdekatan. Selepas itu, kita akan masuk langkah kedua. Langkah kedua, kita perlu cari delta Y. Untuk mencari delta Y, kita perlu bentukkan dua persamaan. Sedangkan lengkung ini melalui titik P kan? Jadi saya akan tulis melalui PXY titik bertindih. Kemudian kita akan gantikan koordinat X dan koordinat Y ke dalam persamaan ini. Contohnya Y ini akan ganti ke dalam Y dan X ini kita akan gantikan ke dalam X. Maka sebenarnya kita akan dapat baliklah Y sama dengan 5X. Ini adalah persamaan pertama. Kemudian untuk persamaan kedua kita tulis macam ni. Melalui Q X tambah delta X, Y tambah delta Y. Sebab lengkung juga melalui titik ini, maka kita boleh gantikan koordinat ini ke dalam X dan koordinat Y ini ke dalam Y. Maka kita boleh dapat Y tambah delta Y sebab kita sudah ganti ke dalam sama dengan 5 darab dengan apa? 5 darab dengan X tambah delta X. Kemudian kita permudahkan Y tambah delta Y sama dengan apa? 5X tambah 5 delta X. Ini adalah persamaan 2. Setelah mendapat persamaan 1 dan 2, kita boleh cari delta Y. Bagaimana cari? Kita guna persamaan 2 tolak persamaan 1. Jadi saya tulis persamaan 2 tolak persamaan 1. Kiri tolak kiri, kanan tolak kanan. Jadi Y tambah delta Y tolak Y kita akan dapat delta Y. Betul kan? Sebab Y tolak Y jadi sifar. Maka kita tinggal delta Y. Manakala sebelah kanan, fokus sebelah kanan, 5X tambah 5 delta X kan? Tolak 5X, kita akan dapat 5 delta X. Sebab 5X tolak 5X akan dapat sifar. Maka kita hanya tinggal 5 delta X sahaja. Setelah dapat delta Y, kita boleh masuk langkah ketiga. Langkah ketiga adalah mencari nisbah delta Y per delta X. So, sebenarnya sangat senang. Kita boleh tulis macam ni. Delta Y per delta X sama dengan apa? 5 delta X bahagi dengan delta X. Dan kita akan dapat 5. Ini adalah nisbah delta Y per delta X. Selepas mendapat delta Y per delta X, kita sudah boleh masuk langkah yang terakhir, iaitu dy dx. Dy dx sama dengan apa? Masih ingat? Had bagi delta Y per delta X apabila delta X menghampiri kosong. Kita hanya perlu gantikan 5 ke dalam formula ini. Maka saya akan dapat apa? Dy dx sama dengan had bagi 5 apabila delta X menghampiri kosong. Kemudian kita hanya perlu gantikan delta X sama dengan kosong ke sini. Tetapi sini tak ada delta X kan? Maka had bagi 5 adalah 5 sahaja. Sebab sini tak ada delta X. Jadi kesimpulan dy dx sama dengan 5. Ini adalah kaedah prinsip pertama. Jadi di sini saya ulang. Langkah pertama kita biar. Okey, biar dua titik sangat dekat. Kemudian langkah 2, bentukkan dua persamaan berdasarkan dua titik ini. Kemudian kita guna 2 tolak 1. Tujuannya untuk mendapatkan delta Y. Selepas dapat delta Y, kita masuk langkah 3. Cari nisbah delta Y per delta X.
Selepas kita mendapat delta y per delta x, kita boleh masuk langkah keempat, iaitu kita akan guna rumus dy dx sama dengan had delta y per delta x. Boleh faham? Dan kita hanya perlu gantikan jawapan langkah 3 ke sini. Dan seterusnya mencari had dan akhirnya dapat jawapan. Ini adalah kaedah prinsip pertama. Boleh? Ini ialah soalan B. Jika tak ada masalah, kita bincang soalan E. Okey, soalan E ialah y sama dengan negatif x kuasa 2. Cikgu salin di tepi. Baik, sama juga pertama sekali kita biar dua titik yang sangat dekat. Contohnya pxy dan qx tambah delta x, y tambah delta y. Sebenarnya ayat itu kalau kamu tak nak tulis pun tak apa sebagai dua titik yang berdekatan. Sebab kalau kita tengok format ini, x tambah delta x, y tambah delta y, sebenarnya kita perlu faham q adalah sangat dekat dengan p. Jadi kita tulis macam ni sudah cukup. Ini langkah pertama. Kemudian kita masuk langkah yang kedua. Kita perlu cari delta y. Jadi kita mesti bentukkan dua persamaan. Bagaimana bentuk? Pertama sekali kita tulis melalui pxy. Sebab lengkung ini melalui pxy, maka kita boleh gantikan y ke dalam y dan x, koordinat x ke dalam x. Maka kita akan dapatkan balik persamaan inilah. Y sama dengan negatif x kuasa 2. Ini adalah persamaan 1. Kemudian kita boleh tulis melalui qx tambah delta x, y tambah delta y. Sama juga, kita akan gantikan y tambah delta y. Ini adalah koordinat y. Gantikan ke dalam y. Dan kita akan gantikan koordinat x ke dalam x. Maka kita dapat apa? Y tambah delta y sama dengan negatif kurungan x tambah delta x kuasa 2. Kemudian kita perlu permudahkan sebelah kanan. Y tambah delta y, negatif x tambah delta x darab dengan x tambah delta x. Dan kita kembangkan bahagian ini. Y tambah delta y sama dengan negatif x darab x, x kuasa 2. X darab delta x tambah x darab delta x, kita dapat 2x delta x. Dan delta x darab delta x kuasa 2. Boleh? Seterusnya kita darabkan negatif ini ke dalam. Negatif x kuasa 2 tolak 2x delta x tolak delta x kuasa 2. Sebab negatif, positif, negatif. Ini adalah persamaan 2. Setelah dapat persamaan 1 dan 2, macam tadi kita akan guna persamaan 2 tolak persamaan 1. Tujuannya adalah untuk mendapatkan delta y. Okay? So sekarang kita fokus bahagian ini dengan bahagian ini. Okay? Kiri tolak kiri. Maka kita akan dapat apa? Delta y. Betul kan? Y tolak y jadi sifar. Dan kita akan guna sebelah kanan tolak sebelah kanan. Negatif x kuasa 2 tolak ini akan dapat apa? Sifar kan? Bermaksud kita tinggal bahagian ini saja. Negatif 2x delta x tolak delta x kuasa 2. Boleh? Ini adalah nilai delta y. Selepas itu, kita boleh masuk langkah ketiga, iaitu cari nisbah delta y per delta x. Kita hanya perlu ganti ini ke dalam. Bahagi dengan delta x. Dan kita permudahkan bahagian ini. Negatif 2x delta x bahagi delta x dapat apa? Negatif 2x. Tolak delta x kuasa 2 bahagi dengan ini kita dapat negatif delta x. Selepas dapat ini, kita boleh masuk langkah yang terakhir, iaitu dy dx. dy dx sama dengan apa? Had bagi delta y per delta x apabila delta x menghampiri kosong. Kita hanya perlu gantikan jawapan langkah 3 ke sini. Jadi saya boleh tulis had bagi negatif 2x tolak delta x apabila delta x menghampiri kosong. Dan kita hanya perlu menggunakan konsep had. Kita gantikan delta x ini dengan kosong sebab delta x menghampiri kosong. Jadi saya akan tulis negatif 2x tolak kosong
Dan akhirnya kita dapat negatif 2x. Dengan ini kita sudah berjaya mendapat dy dx dengan prinsip pertama. So kita akan sentiasa ulang 4 langkah itu. Biar kemudian kita bentuk dua persamaan cari delta y. Selepas dapat delta y, kita cari delta y per delta x. Dan akhir sekali cari dy dx. Boleh 4 langkah ini. Ini adalah soalan E. Sekarang kita nak lihat soalan F. Soalan ini agak panjang. Dapat cikgu bincang dengan kamu. Jadi saya salin soalan ini di bawah. Y sama dengan 2x kuasa 3. Sama juga, langkah pertama kita biar pxy dan qx tambah delta x, y tambah delta y. Langkah pertama adalah tetap. Kemudian langkah kedua kita boleh tulis macam ni, melalui pxy. Sama juga, kita gantikan koordinat y ke dalam y dan kita gantikan koordinat x ke dalam x. Jadi kita dapat balik persamaan ni kan. Y sama dengan 2x kuasa 3. Persamaan pertama. Kemudian melalui qx tambah delta x, y tambah delta y. Sama juga, kita gantikan koordinat y ke dalam y dan koordinat x ke dalam x. Y tambah delta y sama dengan 2 darab x tambah delta x kuasa 3. So, untuk bahagian ni agak kompleks, kita perlu kembangkan berhati-hati. So, y tambah delta y sama dengan 2 kurungan x tambah delta x tambah delta x tambah delta x. Ada 3 kali. Dapat kita buat satu persatu. Jadi saya cadangkan kita buat bahagian belakang ini dulu. 2 darab x tambah delta x darab dengan apa? X darab x, x kuasa 2. X darab delta x tambah x delta x, kita dapat 2x delta x. Delta x darab delta x, kita dapat delta x kuasa 2. Okay, kemudian kembangkan lagi. Y tambah delta y sama dengan apa? 2 kita salin. Kemudian x darab x kuasa 2, x kuasa 3. X darab 2x delta x, kita dapat 2x kuasa 2 delta x. Berhati-hati ya. X darab delta x kuasa 2, kita salin saja. Tambah x kuasa 2 darab ini. Sebutan ini, darab sebutan ini kita dapat apa? 2x delta x kuasa 2. Sebab delta x ada 2 kali. Dan akhir sekali, delta x darab delta x kuasa 2. Kita dapat delta x kuasa 3. Selepas itu, kita perlu kembangkan bahagian ini. Saya tahu agak kompleks. Kita kena kembangkan juga. 2 darab ini 2x kuasa 3. 2 darab ini 4x kuasa 2 delta x. 2 darab ini 2x delta x kuasa 2. 2 darab ini 2x kuasa 2 delta x. 2 darab ini 4x delta x kuasa 2. 2 darab ini 2 darab delta x kuasa 3. Okey, kemudian boleh permudahkan lagi tak? Boleh kan, sebab ada bahagian ini. 4x kuasa 2 delta x dan 2x kuasa 2 delta x. Dan kita juga boleh permudahkan bahagian ini dengan ini. Jadi saya boleh dapat apa? Y tambah delta y sama dengan 2x kuasa 3. Ini tambah ini berapa? 6x kuasa 2 delta x. Ini tambah ini dapat apa? 6x delta x kuasa 2. Dan akhir sekali 2 darab delta x kuasa 3. Ini adalah persamaan yang kedua. Selepas kita dapat persamaan 2, kita boleh guna persamaan 2 tolak persamaan 1 supaya kita boleh cari delta y. Jadi saya tulis 2 tolak 1. Kita fokus sebelah kiri. Y tambah delta y tolak dengan y, kita akan dapat apa? Delta y. Kemudian kita tengok sebelah kanan. 2x kuasa 3 tolak 2x kuasa 3 akan apa? Sifar kan? Ini bermaksud kita tinggal 3 sebutan ini saja. Delta y sama dengan 6x kuasa 2.
delta X tambah 6X darab delta X kuasa 2 tambah 2 darab delta X kuasa 3. Ini adalah delta Y. Selepas dapat delta Y, kita boleh cari nisbah delta Y per delta X. Ganti ini ke sini, 6X kuasa 2 delta X tambah 6X darab delta X kuasa 2 tambah 2 darab delta X kuasa 3 bahagi dengan delta X. Pemudahkan sebutan ini dengan sebutan ini, kita boleh dapat apa? Delta Y per delta X sama dengan apa? 6X kuasa 2. Kemudian sini ada delta X kuasa 2 kan? Sini delta X kuasa 1. Jadi kalau kita masukkan, kita dapat apa? 6X delta X. Dan akhir sekali, sini ada kuasa 3, sini kuasa 1. Jadi kita masukkan, kita dapat apa? Kita dapat 2 delta X kuasa 2. Jadi saya boleh tulis 2 delta X kuasa 2. Setakat ini boleh kan? Ini delta Y, delta X. Sudah nak habis, kita nak cari dy dx. Jadi dy dx sama dengan apa? Had bagi delta Y per delta X apabila delta X menghampiri kosong. Kita gantikan 3 sebutan ini ke sini. Oke, 6X kuasa 2, 6X delta X, 2 delta X kuasa 2. Sedangkan delta X menghampiri kosong, kita nak cari had untuk ini kan. Kita hanya perlu gantikan delta X dengan kosong, delta X dengan kosong. Maka kita dapat apa? 6X kuasa 2 tambah 6X darab kosong, 2 darab dengan kosong kuasa 2. Dan sini kita tahu adalah sifar. Maka kita tinggal 6X kuasa 2. Ini adalah jawapan dy dx untuk persamaan lengkung ini. Y sama dengan 2X kuasa 3. Jika tak ada masalah, kita lihat soalan terakhir iaitu H. Y sama dengan 1 per X. Sama seperti tadi, pertama sekali kita akan biar 2 titik. Biar PXY dan QX tambah delta X, Y tambah delta Y. Ini adalah 2 titik yang sangat dekat pada lengkung. Kemudian kita masuk langkah yang kedua. Kita perlu cari delta Y supaya kita boleh gantikan ke dalam formula. Jadi bagaimana cari? Kita perlu bentukkan 2 persamaan. Persamaan pertama kita boleh tulis macam ni melalui PXY. Ini bermaksud kita gantikan Y ke dalam Y dan kita gantikan X ini ke dalam X ini. Maka kita akan dapat balik persamaan ini. Y sama dengan 1 per X. Ini adalah persamaan yang pertama. Boleh? Kemudian kita nak bentukkan persamaan kedua melalui QX tambah delta X, Y tambah delta Y. Jadi di sini kita perlu gantikan koordinat Y ke dalam Y dan koordinat X ke dalam X. Maka kita dapat apa? Y tambah delta Y sama dengan 1 bahagi dengan X tambah delta X. Ini adalah persamaan 2. Setelah dapat 2 persamaan ini, kita boleh tulis macam ni. 2 tolak 1. Supaya kita boleh dapat delta Y. Jadi Y tambah delta Y tolak Y dapat delta Y. Betul kan? Dan ini tolak ini. 1 per X tambah delta X tolak 1 per X. Selepas itu, kita boleh gabungkan 2 sebutan ini. Delta Y sama dengan apa? Kita akan samakan penyebut. Bawah darab X atas darab X. Bawah darab X tambah delta X atas pun darab X tambah delta X. Sedangkan penyebut sudah sama, maka kita boleh gabungkan 2 sebutan ini. Delta Y sama dengan apa? X tolak delta X bahagi dengan X darab X tambah delta X. Boleh ikut? Kemudian kita dapat apa? Delta Y sama dengan negatif delta X bahagi dengan X kuasa 2 tambah X delta X. Selepas dapat delta Y, kita boleh cari nisbah delta Y per delta X. Oke, kita boleh tulis negatif delta X per X kuasa 2 tambah X delta X bahagi dengan delta X. Bahagi dengan delta X bermaksud bawahnya adalah 1. Jadi nanti kita perlu buat macam ni.
kita salin semula. Ini agak kompleks. Bahagi kita boleh tukar kepada darab. Dan ini kita terbalikkan. Di sini kita boleh permudahkan. Dan akhirnya kita dapat apa? Negatif 1 di atas. Dan bawahnya ada X kuasa 2 tambah X darab delta X. Ini adalah nisbah delta Y per delta X. Setelah dapat ini, barulah kita masuk langkah terakhir. dy dx sama dengan had bagi delta Y per delta X apabila delta X menghampiri kosong. Kita hanya perlu gantikan jawapan ini ke sini. Had delta X menghampiri kosong, negatif 1 per X kuasa 2 tambah X delta X. Kita akan gantikan delta X dengan kosong. Jadi kita dapat negatif 1 per X kuasa 2 tambah X darab kosong. Dan bahagian ini kita dapat sifatkan. Maka kita dapat negatif 1 per X kuasa 2. Ini adalah jawapan dy dx dengan menggunakan prinsip pertama. Jadi cikgu berharap kamu semua telah belajar sesuatu daripada video ini, iaitu kita hanya perlu menggunakan 4 langkah sahaja. Langkah pertama, biar 2 titik. Langkah kedua, kita bentukkan 2 persamaan, cari delta Y. Langkah ketiga, kita cari nisbah delta Y per delta X. Dan akhir sekali, kita akan guna rumus dy dx sama dengan had delta Y per delta X. Boleh ikut 4 langkah ini saja, tak susah pun. Jika tak ada masalah, kita akan tamatkan perbincangan di sini. Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.